Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa lagi hari ini untuk siaran 24 hari bulan Oktober 2022. 2 hari dah kita bercuti bagi memberi laluan kepada rakan-rakan kerja ZRA Stream melunaskan pelbagai kerja tertunggak. Kerana selama 7 minggu kita stream daripada studio ni, kita hanya bercuti seminggu sekali. Dan hari ini kita kembali. Saya mengucapkan selamat bercuti. Selamat Hari Deepawali kepada rakan-rakan yang beragama Hindu. Selamat melalui cuti berkembar hingga hari Senin dalam persekitaran cuaca yang tidak menentu. Harap negeri-negeri, 7 negeri yang digazetkan sebagai menerima taburan hujan, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor. Tak ada bencana besar yang dilaporkan kerana alhamdulillah kali ini equinox Rossby dan juga equinox Kelvin bertiup dengan tidak membawa ribut petir. Jadi kita hanya mendapat taburan hujan perlahan tapi panjang. Di KS malam ni dah 7 jam tapi langsung tak lebat. Menjadikan cuaca redup malam dan meletakkan mood Kuala Lumpur sebagai mood orang berada stay at home. Kerana untuk bergerak, terutama malam tadi, cuma Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Isnin malam tadi, ramai orang berasa bahawa gerimis ataupun rembas hujan yang turun tidak memberikan ruang yang selesa untuk berada di luar rumah. Ini menjadikan lokasi-lokasi yang strategik seperti Dataran Merdeka agak kosong. Cuma ketika hari Sabtu malam, saya teringat untuk keluar bersendirian, melihat persekitaran lampu dan juga pergerakan pelancong asing di sekitar Bukit Bintang. Saya fikir 80% daripada mereka yang bergerak di kawasan Bukit Bintang adalah pelancong asing. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan update banyak benda. Satu adalah yang boleh kita buat analisis dengan politik tempatan tanpa bercakap tentang mana-mana parti, tapi hanya satu analisis untuk kita melihat impak mengenai bagi sebuah negara yang mempunyai sistem demokrasi berperlembagaan seperti Malaysia, iaitu United Kingdom. Sekurang-kurangnya adalah satu persediaan sebelum kita melalui proses mendengar senarai calon yang akan dibentangkan oleh parti-parti yang bertanding di 222 Parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang dibubarkan. Barangkali akan memberikan kita sedikit pengajaran atau memberikan kita sedikit renungan. Apakah impak yang akan berlaku selepas pilihan raya? Sama ada kita membentuk kerajaan campuran ataupun ada parti-parti yang bertanding mampu membentuk kerajaan mutlak atau majoriti mudah. Kita ada berapa sekarang? 300 orang. United Kingdom adalah sebuah negara matang yang mempunyai kerajaan berperdana menteri sejak tahun 1921. Tetapi Mr. Baldwin hanya dilantik menjadi Perdana Menteri rasmi dalam sejarah United Kingdom adalah pada tahun 1727. Sejak itu United Kingdom mempunyai tempoh Perdana Menteri yang berkhidmat panjang. Kalau ada yang pendek pun 127 hari pada abadnya ke-18. Itu pun meninggal dunia kerana sakit. Dalam era moden, Margaret Thatcher menjadi satu katalis petunjuk mengenai seorang Perdana Menteri wanita yang berkhidmat paling panjang. Tapi tahukah anda, dalam tempoh 6 tahun yang ada ni, daripada Theresa May pergi kepada Boris Johnson, Boris Johnson pergi kepada Liz Truss, kita sedang bercakap bagaimana United Kingdom akan memiliki Perdana Menteri yang kelima dalam tempoh 6 tahun. Dan sudah tentu mengejutkan di tengah-tengah parti konservatif yang menang besar kursi dia, walaupun hanya 250 daripada 600 lebih sedikit kursi.
ataupun kita sebut hampir 40% kerusi diketuai oleh Parti Konservatif. Tapi dia menjadi sebuah negara yang tidak stabil apabila anggota parti yang menjadi kerajaan tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai hala tuju ekonomi United Kingdom apabila negara tersebut berada dalam keterjumusan kemesetan ekonomi yang sangat teruk. Ini mengingatkan kembali tahun-tahun saya menjadi wartawan pada 1997 dan 1998 apabila krisis mata wang Asia melanda 4 negara Asia, iaitu Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan juga Indonesia. Yang keempat-empat negara ini juga terbabit dengan rusuhan jalanan, penderitaan rakyat, dan akhirnya di Malaysia konfliknya menjadi bermula sejarah di mana dua orang pemimpin yang berasal daripada parti yang sama, Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan juga waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan. Oleh kerana Malaysia berada dalam keadaan yang sangat parah, hingga pada satu masa ringgit jatuh daripada $1 USD mencapai 4.8 ringgit Malaysia, 4.8 ringgit Malaysia yang terburuk sebelum ditambat pada 3.8 ringgit Malaysia. Bila negara menjadi susah, rakyat kehilangan pekerjaan secara besar-besaran, di mana 700,000 orang kehilangan pekerjaan antara 3 ke 4 bulan pertama apabila krisis mata wang Asia melanda. Dan telah mencetuskan satu kejutan besar, kerana saya pada waktu itu adalah wartawan dan saya juga adalah pekerja. Saya melihat begitu ramai orang kehilangan pekerja sekelip mata, terutama mereka yang bekerja termasuk dengan syarikat-syarikat yang disenaraikan di bursa saham. Kerana tahun-tahun 90-an adalah tahun kebangkitan bursa saham. Pada awal tahun 90-an, saham ni di Malaysia menjadi satu demam, di mana bursa saham Kuala Lumpur, orang pergi membeli 2-3 lot saham, 4-5 lot saham. Hingga permainan saham adalah perniagaan belacan di Malaysia pada waktu itu. Kerana pada waktu itu hampir setiap minggu akan ada syarikat disenaraikan kerana mekarnya ekonomi Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi 7 hingga 9% pada tahun 1992, 93, 94, 95. Hinggalah akhirnya berlaku krisis mata wang Asia, yang Malaysia menjadi antara satu daripada 4 negara yang sangat teruk, di mana kesemua mereka yang terlibat dalam perniagaan pemegangan mata wang telah melepaskan ringgit, hingga ringgit menjadi bersepah dan menjadi mata wang pariah dalam pasaran dunia. Dan oleh kerana kejatuhan itu mendadak pada bulan Ramadan dan bawa sampai pada Hari Raya 1998, dia telah mencetuskan pembuangan pekerja secara besar-besaran. Dan paling mengejutkan tuan-tuan adalah kerana kejatuhan mata wang ini dipanggil sebagai kemeruduman overnight, semalaman. Jatuh je esok boleh nampak kesan impak. Maka muncullah dua idea, di mana Perdana Menteri mahukan menuju ke hala yang kanan, timbalan Perdana Menteri mahukan satu lagi cara yang lain dalam halaan yang kiri. Walaupun UMNO adalah sebuah parti yang menang majoriti, memerintah 2/3 kerajaan dengan Barisan Nasional, tetapi perpecahan di kalangan pemimpin bukan kerana krisis politik, tetapi kerana krisis ekonomi, di mana dua orang telah mempunyai halaan yang berbeza, telah menyebabkan negara terjerumus dalam kancah perpecahan. Dan akhirnya, kalau orang nak tanya tentang apa sebenarnya yang mencetuskan perbalahan politik yang panjang hingga hari ini lah, yang saya selalu sebut old and dangerous, yang membawa motif dan juga dendam politik lama yang bertali-tali muncul dengan dendam dan politik baru yang terkemudian. Dia sebenarnya bermula dengan krisis ekonomi, iaitu kejatuhan mata wang Asia 1998. Dan inilah yang berlaku kepada United Kingdom. Walaupun Boris Johnson menang dengan semangat Brexit, kerana Boris Johnson adalah tokoh Brexit. Beliau yang menjadi kumpulan konservatif yang membangkitkan gerakan rakyat United Kingdom untuk mengundi supaya United Kingdom keluar daripada kesatuan Eropah, yang dipanggil Brexit, iaitu British Exit, di mana British keluar dan tidak lagi mahu menjadi sebahagian daripada kesatuan Eropah kerana alasannya Britain lebih banyak memberi manfaat kepada 26 negara kesatuan Eropah berbanding Britain menerima manfaat. Kerana dalam kesatuan Eropah dia menjadi wilayah tanpa sempadan. Kata masyarakat Britain, jawatan-jawatan dari segi pertumbuhan sektor profesional di seluruh bumi England banyak didatangi orang dari Sepanyol, dari Perancis. Kemeriahan dan juga kemakmuran ekonomi Britain
banyak disadap oleh negara-negara rakan di mana Britain menikmati sedikit manfaat berada dalam Brexit, berada dalam EU, Kesatuan Eropah, tapi lebih banyak menenggala kerugian. Dan sekarang apabila sekali lagi Britain dilanda oleh krisis, bermula dengan COVID-19, dan kemudian apabila rakyat susah, ahli politik mula cuba menjatuhkan satu sama lain, maka bermulalah krisis serangan ke atas peribadi punya pemimpin yang dulunya diangkat oleh Parti Konservatif sendiri. Apabila Boris Johnson memimpin gerakan Brexit, di mana undi majoriti rakyat United Kingdom mahu United Kingdom keluar daripada Kesatuan Eropah, maka dia dianggap wira. Dia dianggap hero yang memerdekakan Britain daripada menjadi negara yang kononnya tidak menikmati pembangunan setara ketika berada dalam Kesatuan Eropah. Bila dia naik, tuan-tuan, dan menang pilihan raya, tapi tahun 2022, apabila rakyat mula melihat begitu banyak kesukaran dan begitu banyak kesempitan hidup, maka wajah dan sisi buruk Boris Johnson mula diperbincangkan. Walaupun halaan utamanya adalah ketidakgembiraan rakyat kerana kesukaran dan juga kesusahan hidup kerana COVID, maka dia diserang kerana dua peristiwa. Satu adalah kerana menganjurkan majlis tertutup bagi sambutan hari jadi peribadi, dan yang kedua adalah menyambut Christmas pada 25 hari bulan Disember tahun 2020 dengan menggunakan pejabatnya untuk mabuk dan minum bersama kaki tangannya. Dan akhirnya dia diundi untuk keluar oleh partinya sendiri. Apabila gerakan yang juga dianjurkan oleh orang yang pernah menyokongnya, Liz Truss, maksudnya golongan-golongan muda ni, antara Johnson, Liz Truss, dan kemudian kita akan belajar juga tentang seorang lagi calon bernama Penny Mountbatten, rasa saya, seorang lagi calon yang akan bertanding juga. Bila timbul gerakan ni, di mana rakyat mula merasakan Penny Mountbatten, baru saya ingat Penny Mountbatten nama dia. Bila timbul saja gerakan di mana sesama orang konservatif mula melihat ada perbezaan mereka dalam menangani krisis, bagaimana Britain harus menghadapi. Satu adalah rakyatnya menjadi pertama kali daripada 44 juta isi rumah, 11 juta rakyatnya berhutang bil elektrik yang sangat tinggi. Ada yang bawa masa setahun lebih tak boleh bayar. Dan kemudian waktu itu ekonomi inflasi di Britain telah meningkat hingga mencapai 8.9%, bawa hingga ke 9% lebih. Apabila timbul begini, konsep kononnya konservatif adalah parti majoriti sudah tidak lagi membantu. Maka muncul dua atau tiga kelompok yang membawa teori ekonomi masing-masing. Jadi bila Boris Johnson dah dikelihatan tidak berjaya, maka muncul seorang pemimpin muda yang dulunya bersama dengan Boris Johnson dalam Brexit, kini menentang Boris Johnson. Nama dia adalah Liz Truss. Liz Truss bawa dengan satu teori dengan mengatakan pencukaian bagi kelas atasan adalah satu cara. Dipanggil sebagai ekonomi Robin Hood adalah salah satu cara untuk membantu rakyat bawahan. Dan pada masa yang sama, bagi negara-negara yang faham tentang konsep subsidi, bahayanya subsidi, bagi negara-negara yang menolak konsep bail-out, ketika Liz Truss naik, yang pertama diumumkan adalah oleh kerana 11 juta rakyat, 11 juta isi rumah daripada 44 juta isi rumah, 25% rakyat United Kingdom tak mampu membayar bil elektrik kerana bil elektrik meningkat 80%, maka dia telah mengeluarkan belanjawan 100 bilion pound sterling, atau kira-kira setengah trilion Malaysia, 500 bilion Malaysia. Kemudian dengan sistem cukai yang tidak popular, dia telah menjawabkan mata wang Perancis jatuh, mata wang Inggeris, mata wang British jatuh, pound sterling jatuh, dan bursa saham juga jatuh. Ini menjadikan dia Perdana Menteri yang terpendek dalam sejarah. 44 hari, ada orang menulis 45 hari. Beginilah keadaan parti yang apabila ekonomi menyerang, perpaduan di kalangan anggota parti sendiri telah pun menjadi luntur kerana banyak idea telah berlaku dalam parti. Bila Liz Truss datang,
Bila Boris Johnson jatuh, Liz Truss telah bersaing dengan seorang lagi yang dikenali dengan nama Rishi Sunak. Rishi Sunak adalah seorang yang mempunyai darah Asia Selatan tapi berwarga negara Britain. Dia mempunyai kemahiran yang luar biasa dalam ekonomi kerana dia pernah bekerja dengan Golden and Sachs. Latar belakangnya ahli politik Parti Konservatif yang terlatih dan sangat mahir dengan ekonomi antarabangsa. Tapi Liz Truss menang. Selepas 44 hari saja, kerana begini tuan-tuan, apabila berlaku tekanan hidup yang sangat dahsyat, satu adalah kerana hutang bil elektrik yang sangat tinggi, kos tenaga elektrik menjadi sangat mahal, rakyat takut untuk melalui musim sejuk dengan hutang bil elektrik lama dan penggunaan bil elektrik yang akan berganda kerana musim sejuk menyebabkan alat haba menjadi tinggi, kadar inflasi, kadar makanan, hinggalah yang paling teruk sekali adalah meningkatnya kadar pelacuran di kalangan golongan profesional dan pelajar universiti yang muncul di tengah kota London pada Sabtu dan Ahad mencari wang tambahan dengan menjadi pekerja seks berbayar, PSK, pekerja seks komersial, untuk menggambarkan teruknya British hingga London telah menjadi kota pelacuran pada hari Minggu. Di tengah-tengah ketidakpopularan segala isu ni, Liz Truss cuba memperkenalkan ekonomi Robin Hood. Tapi dia tidak sedar perbuatan tersebut telah mencederakan orang yang boleh membalas dendam padanya, di mana mereka yang tak gembira dengan cukai yang akan mula dikenakan kepada mereka, golongan orang kaya ni, maka mereka telah menjerumuskan Liz Truss ke dalam konflik ketidakpercayaan dengan melepaskan pegangan saham dan memboikot pound sterling. Akhirnya jatuh Liz Truss dalam tempoh 44 hari. Yang lebih menarik apabila Liz Truss jatuh dalam tempoh 44 hari, selain daripada Rishi Sunak yang dulunya kalah dengan Liz Truss tu, dia coming back. Tapi yang paling best sekali tuan-tuan, orang yang telah dijatuhkan dulu pun 44 hari dulu, yang telah dijatuhkan 44 hari dulu, Boris Johnson juga kembali. Kedua-duanya sekarang sedang mengumpulkan undi sekurang-kurang 100 tanda tangan ahli parlimen. Sekiranya mereka mendapat 100 tanda tangan ahli parlimen konservatif di parlimen, berarti mereka akan kembali ke dalam pemilihan Tory, iaitu Tory disebut sebagai pemilihan macam Perhimpunan Agung Parti di sinilah, untuk membolehkan pula siapa yang akan dilantik mengetuai Parti Konservatif dan seterusnya dilantik menjadi Perdana Menteri. Senario politik di United Kingdom memberi hantaran isyarat yang jelas kepada kita. Sekalipun kita ada pilihan raya, tetapi pilihan raya kali ini bukanlah di mana siapa yang menang akan meraihkan kemenangannya. Parti yang menang dalam pilihan raya Malaysia akan mula menanggung beban untuk membolehkan siapa yang menawarkan pakej penyelesaian ekonomi yang terbaik. Walaupun ekonomi Malaysia tidaklah berada seteruk macam ekonomi British, di mana kadar inflasi pada bulan September mencapai 9%, Jerman mencapai 9.5%. Oleh kerana Britain adalah negara di Eropah yang tidak mengamalkan konsep pemilihan presiden 5 tahun. Berarti kalau di Jerman dia orang undi Chancellor. Chancellor tak boleh dikalahkan kerana Chancellor diundi terus oleh rakyat. Kalau di Perancis mereka menggunakan undi presiden. Presiden Macron tidak boleh dijatuhkan kerana dia telah mendapat mandat pilihan raya undi terus daripada rakyat. Begitu juga dengan Chancellor Olaf Scholz. Tapi oleh kerana British adalah sebuah negara yang sama dengan Malaysia, konsepnya rakyat tidak memilih Perdana Menteri. Rakyat memilih ahli parlimen yang membentuk kuasa majoriti memilih pemimpin di kalangan mereka. Jadi Britain akan melalui minggu ini, di mana kita akan melihat 3 perlumbaan. Siapa dulu yang akan mencapai undi tertinggi? Pertama, minimum melebihi 100 undi. Yang saya fikir kata Rishi Sunak pastilah akan mencapai 100 lebih undi kerana dia adalah calon yang dulunya kalah kepada Liz Truss sebelum Liz Truss dilantik 44 hari memerintah. Tapi yang sumber yang mengatakan Boris Johnson yang telah pun dijatuhkan pun back in picture. Sama juga dengan politik kita. Kemungkinan orang yang jatuh akan back in picture, orang baru akan naik. Dia akan menjadi sangat complicated untuk saya saran kepada tuan-tuan untuk fikir. Supaya dalam mentaliti kita ada satu mentaliti juga memikirkan bahawa kita juga akan berdepan konflik yang sama. Bukan dengan hanya melihat parti mana yang akan menang majoriti, tetapi apakah parti yang menang majoriti boleh membentuk kesepaduan apabila memacu Malaysia untuk menongkar ataupun menghadapi arus ketidaktentuan ekonomi yang dijangka telah pun bermula akan teruk pada bulan Disember dan dunia dijangka menjunam terus pada bulan Jun.
2023. Kalau tuan-tuan baca review pertama kali yang dikemukakan oleh Jeff Bezos dan juga Elon Musk. Jeff Bezos adalah owner Amazon, Elon Musk adalah owner Tesla. Kedua-dua memberi gambaran bahawa apa yang sebelum ni hanya konservatif je. Seorang ahli ekonomi, seorang jutawan billionaire konservatif, Warren Buffett, mengatakan dunia dah sampai ke penghujung, Amerika tak mungkin mampu bertahan. Dia orang lama. Datang dua orang billionaire baru, Alaf 21, juga memberi gambaran di mana Tesla sendiri mengatakan pasaran kereta mereka mungkin berada dalam keadaan yang sangat teruk. Kemungkinan besar mereka akan mengalami kerugian, dan kalau mereka tak di bail out, kemungkinan besar Tesla juga akan hilang daripada peta kereta elektrik. So saya balik pada saudara untuk melihat United Kingdom, di mana minggu ni saya jangka kita akan dapat melihat, saya fikir kata ada 2 calon pasti yang akan melepas. Tak akan ada 3 calon kerana konservatif hanya ada 250 lebih kerusi je. Berarti setiap calon harus mencapai 100 lebih persetujuan daripada ahli parlimen. Mustahillah 3 orang akan dapat sebab mereka hanya ada 250 kerusi. Besar kemungkinan Rishi Sunak akan lepas, dan kemudian kita akan melihat seorang lagi calon, iaitu Penny Mordaunt. Penny Mordaunt seorang wanita. Penny Mordaunt, kalaulah mereka memilih Sunak, berarti mereka memilih seorang yang ada latar belakang ekonomi sesuai dengan England yang sedang sesuai dengan United Kingdom, Britain yang sedang mengalami komplikasi ekonomi. Kalau mereka memilih Penny Mordaunt, seorang wanita muda yang juga penyokong Brexit dulu. Ini semua orang Brexit, tuan-tuan. Itu yang saya nak beritahu pada saudara. Mereka semua muncul dalam parti konservatif sebagai generasi 2016 yang berkempen mati-matian untuk membawa England keluar, membawa Britain keluar daripada EU. Tapi semua kawan-kawan baik yang bergabung pada 2016 hari ini telah menjadi seteru yang besar kerana mereka mempunyai perbezaan pandangan dalam menentukan masa depan ekonomi Britain. Kalaulah Mordaunt dan juga Sunak bertanding, kita akan tunggu result. Sebahagian mengatakan Sunak mempunyai peluang yang lebih jelas untuk menang kerana dia telah pun berkempen dalam pemilihan melawan Liz Truss sebelum dia kalah, tapi Liz Truss hanya bertahan 44 hari, berarti Sunak dilihat calon yang lebih senior untuk diberi peluang. Manakala saya fikir kempen yang mengatakan Boris Johnson ataupun orang yang telah kalah untuk kembali mendapat 100 undi hanyalah politik war-war. Kita akan fikir resultnya hanya ada 2 calon yang akan mendapat undi di peringkat parti, dan kemudian parti akan menamakan orang ni sebagai calon Perdana Menteri. Maka kita berfikir tentang pilihan raya Malaysia. Apakah di tengah-tengah kita telah pun mempunyai perpecahan politik yang sangat besar, di tengah-tengah di mana saling cuba jatuh-menjatuhkan. Kalaupun mana-mana parti dapat membentuk sebuah kerajaan, apakah mereka akan mempunyai pandangan yang sama dalam menganalisis dan menentukan hala tuju ekonomi negara? Apa yang kita bimbang adalah dengan apa yang telah berlaku di United Kingdom akan menyeret Malaysia dalam ketidaktentuan yang sama. Berarti wak asal balik asis. Kita undi sekarang kononnya kerana tiada ada kerajaan yang kukuh. Kerana kerajaan yang dibentuk secara luar daripada mandat pilihan raya. Tapi selepas mandat pilihan raya, keadaan akan menjadi lebih buruk. Kalau kita tengok data sekarang, tak mungkin ada parti yang akan menang dengan majoriti yang besar, kecuali terpaksa membentuk fraksi sokongan. Berarti apa yang kita lihat di United Kingdom adalah satu pengajaran bagaimana England menjadi zon yang sangat kritis kerana telah pun mencapai kenaikan inflasi bagi bulan September mencecah 10%, dan kalau ini tak diatasi, berarti pemilihan Perdana Menteri yang tidak disokong dengan kuat oleh partinya sendiri, apatah lagi parti lawan, mungkin akan menyeret. Kalaulah kali ini mereka katalah Sunak menang, Rishi Sunak menang dan Rishi Sunak gagal membawa satu penyelesaian ekonomi yang saya yakin dia tidak akan ada kuasa magic untuk menawarkan penyelesaian ekonomi. Berarti dia mungkin buat satu penyelesaian yang ada kegoncangan, dan orang-orang yang cah keting kerana ingin mendapat peluang berkuasa menjatuhkan dia. Berarti British akan menjadi negara yang menjalankan pilihan raya baru yang awal. Tapi macam saya kata je tadi, apabila pilihan raya muncul dan orang politik kekal dengan mentaliti menggunakan kelemahan seseorang pemimpin dalam menghadapi masa ekonomi yang sukar sebagai alat untuk menjatuhkannya, dan sekiranya penyakit yang sama datang di negara kita, kerana
setiap orang daripada parti lawan dan juga parti kawan. Mereka ni berlawan sama parti lain, dia dah tentu bermusuh. Manakala parti-parti yang datang sebagai satu parti pun, mereka mempunyai lawan sendiri di dalam parti. Berarti apabila seorang lawan menanti peluang untuk menjatuhkan musuh politiknya dan dia tahu dengan keadaan ekonomi, seseorang Perdana Menteri yang dilantik akan kelihatan jelas akan lemahnya kerana keadaan ekonomi yang ada tidak mempunyai jalan magic untuk diselesaikan. Apabila kita tahu perfect storm ataupun 5 kitaran ekonomi hitam yang melanda dunia akan mencapai puncaknya pada Jun 2023 apabila ekonomi hartanah, gelembung hartanah menjadi hutang terakhir yang tak mampu dibayar oleh penduduk dunia, dengan bermula penduduk Amerika dan kemudian melanda Eropah. Kalau hari ini penduduk mula mengalami masalah, satu adalah krisis inflasi, yang kedua penduduk mengalami masalah untuk mendapat akses pada harga minyak, yang ketiga krisis harga makanan yang telah meningkat tinggi, yang keempat kesukaran orang untuk mendapat pinjaman bagi memulai perniagaan, dan semua benda ni dia akan datang krisis yang kelima yang dipanggil bahawa oleh kerana orang kehilangan pekerjaan dan orang kehilangan segala-galanya, maka bermula di mana bahagian ekonomi yang paling besar iaitu hutang masyarakat dunia di seluruh negara kepada bank-bank negara mereka dalam bentuk hartanah dan rumah menjadi konflik puncak di mana bank tak mampu lagi mengutip kutipan tunai yang paling besar, iaitu yang datang daripada sektor perumahan. Bila berlaku bahagian yang kelima, di mana Amerika yang akan junam dulu, kalau mengikut data dunia bahawa rakyat Amerika akan menjadi kumpulan yang pertama di mana berjuta-juta, berbelas-belas juta rumah di Amerika kemudiannya akan menjadi barang yang tidak bernilai kepada bank, di mana mereka tak membayar hutang kepada bank. Bank nak rampas balik pun properti pada waktu sudah tidak ada nilai kerana tak ada orang yang mampu membeli properti pada harga ketika rakyat tak ada duit. Menanti benda ni adalah keputusan pilihan raya di Malaysia apabila kita buang undi 19 hari bulan November, kita bentuk kerajaan Disember menjelang Januari. Mampukah sebuah kerajaan yang baru dibentuk memasuki fasa baru 2023 dengan kita faham ketidakmatangan ahli politik Malaysia dari segi bekerjasama, dengan kita faham nafsu besar ahli politik Malaysia yang sentiasa mencari ruang untuk mendapat kuasa dan sentiasa mencari peluang untuk menunjukkan jalan keluar kepada musuh politik mereka, apakah kita juga akan mengalami di mana pilihan raya yang kita excited ni sebenarnya kita sedang mengundi satu proses di mana selepas PRU, proses yang terbesar yang kita akan lihat dan kita akan merasa sangat terperanjat, kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan yang berperang selama sendiri, kerana peluang untuk menjatuhkan musuh politik menjadi begitu terbuka apabila isu-isu ekonomi akan menampakkan kelemahan seorang pemimpin. Kalaulah England yang matang tak dapat mengendalikan krisis di mana pertukaran Perdana Menteri, yang saya kata kalau ikut cara adilnya 3 Perdana Menteri dalam tempoh setahun, di mana jatuhnya Boris Johnson, naik Liz Truss, lepas Liz Truss kita tengok sama ada Rishi Sunak ataupun Penny Mordaunt akan menjadi Perdana Menteri. Mustahil lah untuk Boris Johnson kembali, kerana saya fikir hanya ada 2 calon saja yang akan mendapat 100 undi lebih dengan mengambil kira konservatif, ahli parlimen konservatif hanya ada 250 orang. Jadi tak cukup untuk 3 orang melepasi undi 100 lebih. Setelah itu mereka akan balik dengan calon parlimen mereka menyokong lesen hak mengundi. Kemudian semua orang 2 orang ni dapat 100 undi, mereka akan patah balik di mana parti akan memilih siapakah yang akan memimpin parti dan kemudian orang ini dinamakan semula di parlimen sebagai Perdana Menteri. Saya mengambil pengajaran ni untuk kita renung, bukan untuk menakut-nakutkan saudara, supaya kita juga berada satu langkah ke depan untuk berfikir. Kerana saya mula ingin mengingatkan saudara bahawa ada kalanya kita berfikir pilihan raya dan memilih pemimpin politik adalah jalan penyelesaian. Tetapi saya cuba menghantar isyarat kepada saudara dengan mengambil keadaan di England bahawa kita mungkin masuk dalam kemelut yang lebih teruk dengan mengambil kira politik kita sama ada milik parti yang kita jangka A, parti yang kita jangka B, parti yang kita jangka C juga memiliki kemelut dalaman yang tersendiri. Sekiranya mana-mana parti menang dan ahli parti tidak ikhlas, pemimpin-pemimpin parti tidak ikhlas untuk menerima mandat rakyat, maka mereka akan mengkhianati sekali lagi dengan tidak menggunakan mandat parlimen. Mereka akan menggunakan mandat parti pula untuk menjatuh satu sama lain di dalam parti yang kemudian akan mengheret juga kepada konflik. Kita kehilangan kekuatan kerajaan yang dibentuk kerana parti membunuh pemimpin mereka sendiri untuk tidak dibenarkan menguasai kerajaan. Ini antara benda yang saya harap tidak berlaku.
Bila saya cakap, saya harap kita semua sedar dan kita nyatakanlah dalam apa jua bentuk kepada pemimpin politik kita. Saya 2-3 hari ini, saya sempat berbuat tapi tidaklah high profile. Tapi pemimpin sama ada daripada DAP saya sempat berbuat, daripada BN saya sempat berbuat. Cuma saya tak ada kesempatan untuk cakap orang daripada PN. Untuk mengatakan bahawa dengan ikhlasnya, mampukah sekiranya rakyat keluar, sama ada peratusan mengundi kurang 60% atau lebih 60%. Rakyat tidak lagi dikecewakan pula dengan konflik dalaman parti. Kalaulah dulu rakyat dikecewakan dengan konflik antara parti, di mana antara parti berpecah, yang menjadikan pilihan raya 2018 sebagai yang terburuk dalam sejarah Malaysia. Walaupun dia mencipta sejarah baru dari segi peralihan kerajaan, tetapi akhirnya dia menjerumuskan rakyat ke dalam keadaan ketidaktentuan. Dan kita akan nampak tanda ni, di mana sekiranya kita tidak memberi penjelasan dan isyarat yang jelas kepada ahli-ahli politik sebelum kita memberi undi kepada mereka, bahawa parti-parti yang menang mengikut undi yang kita bagi secara bebas ni, tak kiralah tuan-tuan mengundi parti mana, tetapi akhirnya mereka menyeret kita kembali kepada mana kita lihat matangnya politik British pun mereka menjadi kebudak-budakan, cerdiknya politik British pun mereka menjadi orang yang cah keting, bijak orang yang dikatakan parti yang tertua dalam sejarah British pun, konservatif ni pun akhirnya menjadi parti yang semua orang menganggap peluang untuk menjatuhkan musuh dalam parti adalah menggunakan isu ketidakstabilan sebagai alat untuk seorang yang berkeinginan menjadi Perdana Menteri menjatuhkan musuh politiknya. Dan sebagai sejarah, parti konservatif ni yang berebut semua ni adalah orang yang dulunya berganding bahu pada tahun 2016 melancarkan gerakan Brexit, menimbulkan kesedaran kepada rakyat Britain, bawalah Britain keluar daripada Kesatuan Eropah. Jadi nama-nama seperti Boris Johnson dengan Liz Truss, Boris Johnson dengan Rishi Sunak dengan Penny Mordaunt, semuanya adalah orang-orang yang satu masa dulu adalah rakan segandingan. Tapi hari ini mereka adalah musuh yang berkitaran, yang saling menjatuhkan satu sama lain, walaupun di atas konflik yang dengkinya taklah kelihatan. Kerana semua orang boleh menghalalkan kemahuannya menjadi presiden dengan menjadi Perdana Menteri dengan mengatakan dia mempunyai solusi. Dia mempunyai perangkaan ekonomi yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah ekonomi Britain. Cuma kita bimbang di Malaysia, hal yang sama juga berlaku. Oleh kerana kita dah belum melihat senarai calon, kita boleh dapat menghidu bagaimana kerapuhan, konflik yang ada dalam semua parti yang bertanding, pertembungan di antara golongan yang telah memang berseteru tapi terpaksa berbaik ketika menjelang pilihan raya, pertembungan di antara golongan idealis muda dan idealis konservatif di dalam parti, pertembungan daripada golongan yang menanti peluang. Kerana orang politik mereka sentiasa oportunis. Bukan ahli politik lah kalau tidak oportunis. Semua orang politik dalam kehidupannya, dia berjaga pun tentang kuasa, dia tidur pun tentang kuasa, malah dia mati pun kalau dia tidak disebut oleh marabuka di dalam kubur. Perkataan pertama yang dia akan sebut dalam kubur juga adalah kuasa. Kerana mereka adalah orang sangat obses pada kuasa. Maka kita bimbang. Dan kita berharap kepada ahli politik yang bertanding, yang memenangi kursi pilihan raya dan parti-parti yang berjaya membentuk kerajaan, supaya obses politik mereka boleh segera dikawal. Dengan tidak menjadikan ketidaktentuan. Kerana saya bagi tahu kepada mana-mana yang dilantik jadi Perdana Menteri pun tuan-tuan, tak ada magic di mana seorang Perdana Menteri boleh menawarkan pakej penyelesaian dalam 6 bulan hingga setahun. Di mana apa yang boleh dibawa oleh road seorang Prime Minister ni, kalaulah kerajaan dibentuk pada Disember, dia bentang belanjawan, dia standby, bulan Jun baru kita akan hadapi. Bulan Jun tahun 2023 bila kita hadapi, kita akan ada sedikit kegoncangan sebelum kita stable pada bulan Disember. Kemudian kita harap kita boleh memasuki Januari 2024 dalam keadaan stabil dan keluar bersama masyarakat dunia. Yang dijangka ekonomi dunia hanya akan stabil pada September 2024. Tapi bolehkah kesabaran daripada November, katalah Disember kerajaan dibentuk, Disember 2022, bawa kepada September 2024, iaitu kira-kira 20 bulan. Ahli-ahli politik yang rakus, ahli-ahli politik yang bernafsu untuk terhadap kuasa, boleh bersabar dengan mengatakan pemimpin yang mereka pilih daripada parti mereka sendiri ataupun pemimpin yang mereka gabung dalam parti untuk membentuk kerajaan bersama tidak mengkhianati satu sama lain dengan melihat nasib rakyat sebagai pilihan utama. Kalau tidak, akan berlaku seperti di Britain.
di mana perebutan dan pertelingkahan sekarang tidak menjadikan Britain lebih baik setelah saham Britain jatuh dengan teruk walaupun kini pulih selepas Liz Truss yang cuba memenangi konsep Robin Hood tu dengan membuat satu dasar percukaian menguntungkan orang bawah tetapi menekan sedikit golongan atasan di Britain, tetapi golongan atasan di Britain mempunyai kedudukan. Mereka boleh menarik balik pelaburan mereka, mereka boleh melepaskan semua pegangan mata wang, dan mereka telah meletakkan seorang Perdana Menteri yang tidak bersetuju atau mengamalkan dasar anti orang kaya, di mana orang kaya bertindak, menjadikan seorang Perdana Menteri tidak boleh mengamalkan dasar melindungi orang miskin, kerana orang kaya yang sedikit ini mampu mensabotaj seorang Perdana Menteri kalau dasarnya tidak melindungi orang kaya. Sebab itu ada beberapa perkara yang disebut di dalam krisis ekonomi dunia, ada potensi orang kaya menjadi bertambah kaya, manakala orang miskin akan menjadi bertambah miskin. Ada yang mengatakan cerutan di bawah krisis kesihatan ekonomi dunia dan juga perfect storm yang akan melanda ni, sebahagian orang kaya akan mendapat kesempatan, tetapi lebih majoritinya kelas menengah dan kelas bawahan akan menjadi mangsa yang sangat terbelit. Itu saya bagi gambaran kepada tuan-tuan tentang iltizam kita, terutama saya yang berfikir secara kritis untuk keluar mengundi parti manakah, dan kemudian saya pun faham sama ada saya menyokong P1, P2 atau P3, parti-parti yang menawarkan perkhidmatan mereka di Semenanjung, rakan-rakan di Sabah dan Sarawak dengan lebih banyak parti yang menawarkan. Apa yang menjadi tawaran kepada kita? Apakah kita mengundi untuk memilih pemimpin, sedangkan yang kita perlu adalah mengundi untuk memilih kestabilan? Dan sekiranya pilihan raya kali ini membentuk sebuah lagi kerajaan yang mempunyai minoriti yang kecil, menjadikan musuh di dalam selimut dapat menikamnya dari belakang. Berarti kalau sebuah kerajaan hanya mendapat majoriti tipis, kemudian di dalam partinya sendiri ada 3-4 grup, dalam parti gabungan yang datang menyertainya juga ada 3-4 grup, dan akhirnya ahli politik menggunakan waktu sempit ini untuk saling mendapatkan manfaat peribadi dan membelakangkan nasib 32 juta rakyat yang keluar mengundi. Membelakangkan 16 juta rakyat yang keluar, 21 juta rakyat yang keluar mengundi, pertambahan 5 juta untuk tahun ini, 21 juta rakyat yang keluar mengundi. Apakah pilihan raya ini menjadi satu pilihan raya yang bertuah, yang bermaruah? Jadi itu yang saya share dengan saudara. Ahli politik mungkin tak dengarlah stream saya. Mereka dengar pun mereka tak akan peduli, kerana saya beritahu kepada saudara sebagai seorang wartawan yang dah lama, sebahagian besar ahli politik yang saya lihat hari ini adalah saya lihat mereka daripada zaman mereka muda. Waktu saya menjadi wartawan berhingus, mereka juga ahli politik yang berhingus. Tapi saya faham bahawa apa potensi yang boleh dilakukan oleh setiap ahli politik. Maka itu saya ingatkan bahawa ada potensi kita dikhianati kalau ahli politik tidak memasuki pilihan raya PRU15 dengan iltizam. Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka adalah mandat untuk memelihara kesejahteraan rakyat, untuk tidak dikhianati dan menjadikan apa yang berlaku di negara yang kita terjadikan contoh sistem parlimen dia, iaitu England, di United Kingdom, sebagai satu pengajaran supaya kita tak menerima nasib seperti mana apa yang sedang berlaku di Britain sekarang. Itu yang saya kepada saudara. Manakala dari segi ekonominya, berita yang mengejutkan lagi ni hari, selepas satu hari Presiden selepas seminggu Presiden Xi Jinping menjadi Setiausaha Agung Parti Komunis Cina yang pertama, berjaya melalui penggal yang ketiga selepas tahun 1976, di mana era Mao Zedong yang dianggap era seumur hidup tu. Jadi bila Mao Zedong memerintah Komunis Cina pada tahun 49 dan dia mati tahun 76, selepas tahun tu saja dasar hanya Setiausaha Agung yang automatik menjadi Perdana Menteri hanya dibenarkan 2 penggal. Tapi oleh kerana Xi Jinping bijak mengatur strategi politiknya yang disebut sebagai 7 tunggu dan 8 pergi. Berarti mereka yang berusia 67 tahun ke bawah masih lagi boleh mendapat kedudukan dalam pemilihan Agung Parti Komunis Cina tahun ini. Manakala mereka 8 pergi, berarti 68 tahun ke atas pergi. Itu yang konsep dipanggil 7 tunggu dan 8 pergi. Oleh kerana dia walaupun 69, dia tunggu. Tapi Perdana Menteri seperti Li Keqiang terpaksa melepaskan jawatan kerana dia telah berusia 68 tahun dan diganti oleh Li Qian.
Dan yang menariknya, Li Qian yang baru dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan Xi Jinping ni, dia datang daripada Shanghai. Berarti dia datang daripada salah satu daripada cabang kota komunis yang besar di China, di Shanghai. Dia naik je tuan-tuan, kes di Shanghai tak besar. Laporan kes di Shanghai tak silap saya 69 kes saja di Shanghai. Bila di Shanghai dah dilaporkan terdapat 69 kes COVID-19, satu langkah besar-besaran telah diambil hari ini yang menyebabkan masyarakat dunia terkejut. Di mana, dia daripada Shanghai. Dengan hanya kes 69 je di Shanghai, 2 bandar telah ditutup. Terkejutlah apabila Huadu dan juga saya nak ingat word dia. Huadu, nama seorang perempuan. Huadu dan Haizu. Pasal saya selalu ingat Haizu. Huadu, nak ingat payah. Dalam Shanghai ni besar. Dia ada Huadu dan dia ada Haizu. Okey, bila Huadu dan Haizu ni hanya ada 69 kes, mereka telah melancarkan lockdown. Berarti Presiden Xi Jinping akan tetap mengekalkan polisi domestik dan antarabangsanya dengan menjadikan China tetap negara SIFA COVID-19, walaupun dunia telah mula memberi isyarat kepada China. Apabila China memperlahankan ekonominya dengan terus mengekalkan lockdown, dia menjejaskan banyak rentak economic change di dunia, rantaian ekonomi di dunia. Tapi oleh kerana Perdana Menteri yang baru naik ni datang daripada wilayah Shanghai dan dia ingin membuktikan dia menyokong dasar Perdana Menteri dia, kerana dia adalah timbalan Perdana Menteri yang baru. Ini naik timbalan Perdana Menteri yang baru. Dia nak buktikan dia menyokong konsep Perdana Menteri. Maka dia juga melancarkan lockdown di 2 wilayah dia, iaitu di Haizu dan juga di Huadu. Jadi ini menjadikan besok kita akan menanti khabar apakah Shanghai juga akan lockdown. Walaupun kesnya sangat kecil, 69 kes bagi sebuah bandar yang mempunyai 30 juta penduduk. Itu yang saya boleh bagi tahu kata perkembangan sekarang. Dan Shanghai ditutup je 2 bandar ni, ekonominya menjunam 14%. Berarti tutup je 2 bandar. Belum lagi town Shanghai yang utama ni, hanya 2 bandar yang mewakili 10% penduduk je. Ekonominya menjunam 14%. Menjadikan satu lagi tamparan kepada dunia. Hanya dengan jumlah keseluruhan China 919 kes. Berarti di tempat ni 69. Seluruh China ni kes hanya 919. Seluruh Malaysia semalam 2000 lebih. Tapi China dengan 919 kes, dengan sebuah bandar yang paling berpengaruh sebagai kota kewangan di China, Shanghai, hanya ada 69 kes. 2 bandar yang dikesan sebagai paling tinggi kes, iaitu Haizu dan juga Huadu, telah dikenakan lockdown. Jadi ini akan memberi lebih banyak impak kepada masyarakat dunia untuk melihat bagaimana China akan mengekalkan dasar SIFA COVID-19, tetapi pada masa yang sama, kerana dia adalah negara yang akan menghidupkan rentak ekonomi. Kalau untuk tuan-tuan lihat ni, kerana China adalah sebuah negara ekonomi kedua terbesar. Oleh kerana Amerika telah pun collapse. Eropah sangat-sangat naif. Sangat-sangat daif. Maka kita bergantung kepada kerancakan ekonomi China untuk dibantu oleh kerancakan ekonomi Jepun dan kerancakan ekonomi Singapura sebagai tetangga ASEAN untuk membolehkan negara ASEAN kekal bernafas. Tetapi China telah mengambil langkah turut memperlahankan ekonominya dengan langkah yang dunia lihat sebagai kurang perlu. Kerana dengan jumlah penduduknya 1.4 bilion, total kes dalam seminggu 8 hingga 14 hari bulan Oktober lalu, kesnya hanya 919. Adalah mustahil China mengambil langkah dengan menutup satu bandar yang mempunyai jalinan ekonomi yang sangat penting, iaitu Shanghai, yang disanggap sebagai kota kewangan di China. Jadi ini akan menjadikan minggu ni minggu yang lebih complicated selain konflik UK dengan China-nya. Dan saya rasa saya letih untuk sambung konflik Rusia ni tentang penerbangan 4,700 orang komander Brigade kedua Amerika terbang ke Romania sebagai persiapan. Saya fikir kata saya stream berapa tu orang ada sekarang? 880. Kalau saya nak bagi tahu saudara ni, tajuk ni memerlukan tenaga yang tinggi kerana apa yang disebut sebagai persiapan menuju ketegangan yang paling besar dalam tempoh 60 tahun. Kerana kalau dengan Amerika memindahkan 4,700 orang, brigade yang terkenal, brigade kedua,
daripada Fort Campbell, Kentucky. Siapa yang belajar sejarah US tu anda tengok kedudukan ni, brigade yang nak dipindahkan masuk ke Romania ni adalah brigade yang popular. Brigade kedua, Fort Campbell, Kentucky. 4,700 orang tentera dia yang mewakili segala kecekapan akan terbang masuk ke Romania untuk mempersiapkan, sama seperti mana ketegangan ketika Rusia memindahkan 2 peluru berpandu ke Cuba yang hampir mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Maka ini dianggap yang terburuk. Langkah Amerika dianggap yang terburuk untuk mengumpan ketegangan yang lebih dahsyat dengan Rusia. Kerana Rusia juga telah memaklumkan mereka akan melancarkan serangan yang lebih besar kepada 3 bandar utama, iaitu Dnipro, Kiev dan juga Kharkiv. Mereka nak hapuskan Kiev selagi NATO menghantar bantuan. Di mana selain dia dapat 4 bandar yang saya dah bincang lama dah tu, mereka dapat bandar Luhansk, Donetsk, mereka dapat Kherson dan mereka dapat sebuah lagi bandar Zaporizhzhia tu. Dia serang lagi 3 bandar. Untuk memberi gambaran, selagi kamu menghantar bantuan ke Kiev, kami akan bom Kiev, kami akan bom Kharkiv, kami akan ambil Dnipro. Bererti garis merah dalam map penaklukan Rusia yang secara rasmi dan 4 negara, kemungkinan akan pergi ke Dnipro, mungkin pergi ke Kharkiv. Dan kemudian akan memberi amaran, sekiranya masih lagi NATO menghantar bantuan masuk dalam bentuk memberi kelengkapan ketenteraan ke atas Ukraine, maka Kiev akan diserang. Kerana Kiev adalah bandar antarabangsa. Di situlah pejabat kedutaan, di situlah ekspatriat asing semua berada. Berarti bagi orang yang melihat, saya tak sempat dalam era Perang Dingin. Kerana 87 saya masih lagi bersekolah. Bila saya keluar 87, saya remaja yang taklah begitu faham sangat, kecuali sangat dipengaruhi oleh lagu John Lennon. Tahulah sikit-sikit tentang Perang Dingin. Tapi bagi siapa yang pernah hidup, semalam pun saya bincang dengan sembang lama dengan Tan Sri Johan, kerana ini adalah zaman dia. Dia telah pun menjadi pengarah penerbitan pada waktu itu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia telah menulis artikel, dia kata, ya, itu adalah zaman di mana dia jangka ini ketegangan yang juga akan mempengaruhi dunia. Di mana kelihatannya Amerika telah mengeluarkan kenyataan, dia telah menggunakan beberapa saluran yang tidak diketahui oleh dunia untuk merancangkan hubungan damai dan penyelesaian perang dengan Rusia. Tapi Rusia berpaling dan enggan duduk semeja dan langsung tidak memberi respons pada bentuk rundingan damai, kerana Rusia yakin dia akan menang perang ni. Dan pada masa yang sama, Amerika kata kalau dulu dia menyalurkan bantuan hanya melalui laluan, berarti mereka tak masuk terus ke atas bumi Ukraine berperang, mereka hanya menghantar bantuan. Tetapi kini mereka mula pergi ke Romania dengan mula membayangkan cara Rusia bertindak tidak mungkin, atau ada kemungkinan Rusia tidak hanya akan mengembangkan wilayahnya di dalam Ukraine, tetapi ada kemungkinan akan mengancam negara-negara NATO yang bersempadan, terutamanya Poland, terutamanya Romania. Berarti Amerika hantar ni tuan-tuan ke pintu masuk Romania. Kalau Amerika hantar satu brigade sekarang ni, batalion kedua daripada Fort Campbell, Kentucky ni, dan kemudian kalau dia hantar lagi di Romania, kalau dia hantar lagi satu brigade masuk ke Poland, kerana dia dah ada 1,700 orang tentera di Poland, dia masukkan lagi 4,700 orang. Kalau dia hantar lagi untuk base di mana-mana lagi negara NATO yang bersempadan dengan Ukraine, berarti kita akan melihat ketegangan yang sangat luar biasa dan dia akan menyusahkan lagi pemulihan ekonomi dunia. Nah, ini yang saya sebut sebagai period di mana dunia tak pernah melaluinya sebelum ini. Pertama adalah dunia dilanda oleh wabak. Dunia dilanda oleh wabak. Dulu kita ada flu, Spanish flu 1918 hingga 1920. Kemudian dia membawa recession hingga tahun 29. Amerika recess lagi hingga tahun 39, the Great Depression, berlaku Perang Dunia Kedua. Berarti fasa yang berlaku bagi zaman moden, kalau kita nak rujuk apa yang berlaku pada awal abad yang ke-20 hingga bawa pada Perang Dunia daripada recession 1929, 1934 je. Tapi tempoh pemulihannya pelan. Tahun 39 bermula Perang Dunia Kedua di Eropah. 41 membabitkan Asia, yang Amerika juga menyertainya. Berarti ini adalah period terburuk yang akan memburukkan lagi sejarah dunia. Kerana selain daripada dunia yang belum lagi pulih daripada COVID, dunia masuk pula ke dalam konflik di mana Rusia dan juga Ukraine berperang yang menjejaskan dua perkara, iaitu satu adalah bekalan tenaga, kerana Rusia adalah pengeluar gas dan juga minyak terbesar dunia yang diboikot. Berarti negara-negara yang memboikot sendiri mengalami
apa yang dipanggil sebagai melempar batu jatuh atas kepala sendiri. Dan yang kedua, krisis bekalan makanan, kerana Rusia dan juga Ukraine masing-masing menyumbang 30% bekalan gandum dunia, menyumbang 30% bekalan minyak bunga matahari, dan membekalkan 30 lebih peratus juga bekalan bali untuk dunia. Jadi ini akan menjadikan tahun depan tahun yang lebih complicated. Hujung tahun ini adalah tahun yang sangat berhati-hati. Tetapi oleh kerana kelihatannya banyak negara tak berdaya, kerana kebanyakan negara mempunyai isu domestik. Kalau saudara tengok Jerman, saya rasa tak tahu macam mana peranan Jerman, kerana minggu lepas hari Ahad, 6 bandar di Jerman telah mengalami rusuhan yang sangat besar. Saya tengok gambar dia tu. Di Berlin, di Hanover, ni semua kelab-kelab yang ada kelab bola ni. Di Berlin, di Hanover, di Stuttgart, kemudian di Dresden dan juga di Frankfurt. Rusuhan besar, 24,000 orang rusuhan yang disokong pula oleh Greenpeace. Kerana rakyat marah adalah rakyat minta, kalau di Perancis mereka menuntut tuntutan gaji, di mana pekerja menuntut 10%, kerajaan meluluskan 7%. Di Jerman mereka menuntut satu adalah lebih banyak kadar subsidi dikeluarkan kepada makanan, dan kadar subsidi dikeluarkan kepada bahan bakar, iaitu minyak. Dan mereka juga menuntut untuk 24,000 orang keluar ni menuntut juga kerajaan memudih dan memberikan tawaran yang lebih baik, kerana Parlimen Jerman hanya meluluskan sekitar 195 USD. Saya kali tadi 4.5, 4.6 duit Malaysia tu sekitar 900 juta ringgit Malaysia. Mereka menuntut kerajaan memberi lebih daripada itu dalam bentuk subsidi, kerana dia tak boleh mengekang kadar inflasi 10.9% yang melanda Jerman. Jadi Jerman berada dalam keadaan kacau bilau. Di antara satu adalah sama ada Jerman nak kekal menyelesaikan masalah domestik, atau Chancellor Helmut Kohl nak mengekalkan pula bentuk di mana dia nak menjaga hubungan perang dengan Amerika dan NATO yang juga memakan kos. Berarti semua negara di Eropah mempunyai beban. Sama ada kalau mereka mengekalkan sokongan kepada Ukraine dengan membimbangi Rusia akan meluaskan wilayah taklukannya, berarti mereka terpaksa belanja duit untuk perang. Dalam waktu yang sama, mereka sendiri telah mengalami masalah tidak cukup duit untuk menyara subsidi kepada rakyat dia, di mana sekini dengan 900 juta ringgit Malaysia yang diumumkan oleh kerajaan bagi pakej subsidi pertama untuk mengekang harga minyak pun, 6 rakyat di kota ni, di Berlin, di Hanover, di Stuttgart, di Dresden, di Frankfurt dan di Düsseldorf, 6 kota besar ni pun dah keluar memberontak. Saya fikir kata kalau tak tunggu hari Minggu pun, bila-bila masa daripada sekarang, demonstrasi jalanan di Eropah, terutama dipanggil negara bapa demonstrasi, iaitu di Perancis. Kerana Perancis telah mempunyai sejarah demonstrasi yang panjang dalam sedekat ni, dikenali sebagai jaket kuning. Dengan sejarah demonstrasi ini, kalau Jerman juga demonstrasi, kemudian bersambung dengan Belanda, dan sekiranya United Kingdom juga rakyat menjadi marah kerana pergeseran politik dan pertukaran Perdana Menteri yang seperti bertukar baju ni, juga menimbulkan kesan di mana rakyat kekal berhutang tinggi, kita mungkin akan melihat kebangkitan yang aneh di Eropah, terutama di kalangan kaum pekerja, apabila mereka mula merasakan kerajaan tak mampu lagi menyara mereka. Antara berita-berita lain yang saya share dengan saudara adalah di Indonesia telah ada khabar buruk. Untuk semalam saya baca, dia panggil perusahaan tekstil dan produk tekstil. Dia panggil TPT, tekstil iaitu penghasilan tekstil mentah, dan produk tekstil yang membuat baju. Untuk pengetahuan tuan-tuan, walaupun kita di Malaysia dan juga di Indonesia taklah terasa bahang dia, tapi 45,000 orang setakat ini telah kehilangan pekerjaan di Indonesia dalam industri yang berkaitan dengan penghasilan tekstil, iaitu buat tekstil dan produk tekstil. Kerana Indonesia menjadi negara pengeluar tekstil dan produk tekstil yang dieksport ke negara-negara maju. Berarti pelanggan-pelanggan daripada negara kaya yang sekarang ni berhadapan dengan konflik keruntuhan ekonomi ni tidak lagi mampu mengimport pakaian daripada Indonesia. Jadi produk yang Indonesia bina sebagai hasil ekspor. Kerana anda tahu kita ada Levi's daripada Indonesia, kita ada Edwin daripada Indonesia, kita ada Lee, apa saja yang nama pakaian kini juga berpangkalan di Indonesia, selain daripada sebelum ni berpangkalan di Vietnam dan di China. Oleh kerana demand ni dah tak ada, berarti China semalam, Presiden Persatuan Tekstil dan Produk Tekstil mengumumkan 45,000 kaki tangan mereka tak dibuang lagi, tapi diberi cuti untuk berada di rumah.
Dan ini bererti pada bila-bila masa sekiranya tiada sesuatu keajaiban berlaku ke atas permintaan pakaian yang kini sudah dianggap bukan permintaan utama di kalangan negara kaya yang sedang survive untuk mendapatkan makanan, bekalan elektrik yang asas, bererti industri pakaian di Indonesia akan mengalami kemeruduman yang teruk. Kalau sekarang 45,000 orang dicutikan tanpa gaji. Dan Grab Kitchen, salah satu daripada pembekalan sektor Grab yang besar di Indonesia juga telah mengumumkan dengan, saya rasa Grab Kitchen punya pengumuman sangat polite, di mana Grab Kitchen mengatakan bahawa mereka menamatkan dan menutup operasi Grab Kitchen di seluruh Indonesia, tetapi sedang menguruskan pampasan yang adil untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan, itu sekitar 5,000 orang. Jadi kata Grab Kitchen, mereka akan memberi pampasan yang adil. Kerana Grab Kitchen ni kena jaga, kalau dia bagi pampasan yang tidak adil dan rakyat Indonesia menjadi marah, operasi Grab yang lain yang berpangkalan di Indonesia akan diboykot. Berarti Grab Kitchen cuba mengambil langkah yang terbaik dengan mengatakan mereka akan memberi pampasan dan pampasan tambahan. Tapi sejauh mana mereka boleh mengumumkan pada minggu ini bagi mengekang krisis ekonomi dan juga krisis kehilangan pekerjaan di Indonesia, kita tunggulah. Itu yang saya update pada saudara. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahun depan, kalau ikut dari segi ketahanan, suka saya ingatkan tuan-tuan, pada tahun 2008, kita mengalami krisis yang hampir sama. Cuma dia tak ada perang dan dia tak ada krisis harga minyak. Waktu itu krisis adalah kerana hartanah merudum jatuh. Kerana orang produce hartanah banyak, spekulasi hartanah telah menjadi tinggi, ramai orang telah meminjam daripada bank bagi harga hartanah yang tidak masuk akal. Berarti harga hartanah 500,000, bank bagi pinjam 1 juta. Pembelian hartanah telah menjadi pesta pora di Eropah, terutamanya Greece. Tetapi apabila sampai satu tahap logik, orang yang membeli hartanah mula menyedari bayaran bulanan yang mereka membeli hartanah mewah tak setimpa dengan pendapatan mereka, maka bank gagal mendapat pulangan daripada peminjam yang membeli hartanah mewah kerana sebenarnya orang-orang ini tidak mempunyai kewangan yang sangat mencukupi. Berarti berlakulah krisis mata wang 2008. Ketika krisis hartanah 2008, atau dipanggil sebagai subprima. Ketika sisi subprima berlaku 2008, untuk pengetahuan saudara, Indonesia adalah negara yang ketiga paling sihat di dunia. Ketika tu ekonomi dunia minus 0.1%, US jatuh 0% lebih, Eropah jatuh 0%. Indonesia menjadi negara yang ketiga paling mapan, kekal tumbuh 4%. Malaysia kekal dalam 25 negara paling mapan, dengan pertumbuhan ekonomi kita pada 2008 adalah 2.2%. Berarti dari segi sejarahnya, untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti kata saya suruh saudara pergi kepada Raymond Chin, follow je, saya pun follow Raymond Chin. Raymond Chin master daripada saya, kerana dia adalah seorang ahli ekonomi, anak muda. Dia tak ada politik, beliau seorang YouTubers dan juga seorang pengasas ternak wang, yang company dia lah nama Ternak Wang di Indonesia. Seorang yang sangat bagus. Saya menonton dia, saya saran tuan-tuan untuk pergi ke YouTube dia. Dan dia walaupun Indonesia Cina, dia bercakap dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih, bahasa sangat mudah. Langgan YouTube Raymond Chin, tengok bahagian yang pertama tu adalah Gelap 2023. Itu saudara kena tengok. Kemudian saudara tengok beberapa nasihat dia yang lain. Cuma kata Raymond Chin, salah satu daripada ketahanan yang perlu ada kepada kita sekarang, jangan bekukan tunai anda. Ini nasihat. Saya pun ambil nasihat, jangan bekukan tunai anda. Berarti kalau ada wang sekarang, jangan convert beli kereta. Kerana nak menjual balik barang beku untuk mendapat tunai adalah sangat lemah potensi daripada tahun ke tahun. Ada duit, jangan beli emas. Kerana nak menjualkan balik emas menjadi tunai akan menjadi sangat perlahan. Ada duit, simpan tunai. Kerana pencairan tunai lah yang akan menjadi titik tepu pada tahun depan. Ini saya nak beritahu pada tuan-tuan. Kata Raymond, salah satunya orang yang akan terperangkap kerana dia dengar hartanah dah mula jatuh. Berarti kalau dia dengar banglo tu dulu 1 juta, sekarang dia beli 830,000. Oh, dah murah 170,000 dia beli. Dia tengok kereta second hand Mercedes yang dulunya kawan dia beli Mercedes Sport, apa gala rim, apa gala bala lah Mercedes. Saya tak tahulah, saya naik sedap juga kereta Adeline tu. Bawa saya first time baru saya tahu inilah Mercedes AMG, teknologi F1. Kaya Adin nama Ramli. Dia bawa. Jadi Mercedes macam ni akan jatuh harga daripada 800,000 pergi 400,000, pergi 500,000. Jangan beli. Kerana kalau pada nanti pun Mercedes tu harganya tinggal 200,000 pun tidak ada orang membelinya. Kerana aset tunai akan menjadi aset yang paling sukar diperolehi. Kenapa? Kerana sekarang ni salah satu daripada kata Raymond Chin dalam krisis dunia, iaitu krisis yang keempat.
Sebelum jatuh yang kelima, di mana hartanah, gelembung hartanah menjadi tidak mampu dibayar, bank rampas tanah, orang bukan saja bank rampas hartanah, orang saja bukan hilang rumah, orang saja bukan saja kehilangan nasi di atas meja makan. Kita akan melihat Amerika dan Eropah di mana orang kehilangan rumah. Dia kata Raymond Chin, yang keempat, di mana bank mulai sekarang akan menahan semua tunai daripada keluar. Kerana bank tidak mempunyai keyakinan untuk mendapatkan kembali tunai kalau dia pinjam ketika ekonomi dunia mulai lemah. Berarti kalau semua aset kita tukarkan pada aset tepu, kita nak menunaikannya kembali susah. Ada RM20, RM20 dalam bank, ada RM200 dalam bank, ada RM20,000, RM20,000 dalam bank, ada RM200, RM200,000 dalam bank. Kalau ada sejuta pun sejuta lah dalam bank. Jangan terperangkap kepada pesona harga murah pada masa ini. Kerana walaupun anda membeli pada harga murah, tapi anda tak tahu dalam tempoh kata yang sampai ke September 2024, apakah jenis tunai yang anda perlukan untuk menyelamatkan diri anda dan perniagaan anda sebelum anda menjadi orang tamak memiliki harta. Ukur tunai sebagai Panadol jangka panjang. Daripada saudara excited untuk memiliki jari ke-6 ataupun tangan yang ketiga. Kononnya kaya, jangan beli aset tepu dan jangan bermewah-mewahan dengan apa-apa aset tepu. Kerana aset tepu yang berasaskan pinjaman bank atau anda beli tunai tetapi melumatkan anda punya daya tunai kepada bentuk aset adalah pembunuhan diri jangka awal. Itu saja. Kalau saudara ada masa, pergilah saja langgan, bukan langgan lah, subscribe, dia tak bayar pun. Dan Raymond adalah seorang yang sangat bagus. Saya anggap the most brilliant young guys in Asia now. Compare di Malaysia di mana orang masih lagi duk cerita. Saya minum kopi. Dalam tempoh 10-15 minit saya akan memperoleh 10,000 USD. Datang lagi satu orang pula. Tahukah anda, seminit adalah 1,000 USD. Ketika orang memberi mimpi palsu, ketika ahli-ahli ekonomi di Malaysia yang kononnya so-called Sifu, Bafu, Kafu, Rofu ni bercakap benda-benda tak masuk akal, saudara pergi dengar pandangan Raymond Chin, seorang yang mengasaskan syarikat ternak wang, memberi nasihat kepada orang Indonesia, jangan beli benda dia sekarang. Mana nak cari tuan-tuan, orang yang menjalankan perniagaan, founder, CEO yang menjadi orang kaya di Indonesia, di kalangan orang muda, menasihatkan rakyat Indonesia, jangan beli produk dia sekarang. Simpan wang. Tunai anda adalah survival anda, Panadol anda untuk ekonomi jangka panjang. Dan dia pun telah memberitahu, dia jual semua rumah dia selagi boleh ditukarkan kepada tunai, simpan dalam bank tunai. Kerana rumah yang dilihat berharga 1 juta hari ini tuan-tuan, dia akan menjadi 400,000 apabila pasaran hartanah meredup, yang dipanggil gelombang kelima. Gelombang kelima dijangka datang pada Jun 2023 melanda Eropah, melanda Amerika, kemudian bulan 9 dia pergi ke Eropah. Kita tak tahu dia merebak ke Asia kerana bank ini adalah rantaian. Semua bank adalah rantaian. Jadi itu saja. Harap saudara menambah pengetahuan saudara seperti saya nambah pengetahuan saya. Selain kalau nak suruh saudara mendengar Sri Mulyani punya video, saudara mungkin rasa sedikit complicated kerana Menteri Kewangan Indonesia Sri Mulyani pun rajin rilis video. Tapi mungkin saudara rasa complicated kerana Sri Mulyani ini dia bercakap dalam bentuk seorang ekonomis, kerana dia Menteri Kewangan Indonesia yang dulunya adalah Presiden Bank Dunia. Dia juga bercakap, dan dia bercakap pun very grass kerana dia pergi ke Amerika, dia terkejut. Kerana dia kata, dulu ketika dia menjadi Presiden Bank Dunia, aku terpaksa mengintai-ngintai untuk mencari homeless. Dia kata sekarang ni, lalu saja dia jadi takut. Dia duduk dalam kereta, dia tak berani turun. Kerana walaupun dia pernah tinggal di Amerika sebagai Presiden Bank Dunia, dia kata dulu tak sebegini ramai orang Amerika hidup di jalanan. Itu latest video dia. Tapi saya fikir mendengar Raymond Chin menjadikan saudara lebih mudah digest. Kerana Raymond faham. Dia seorang anak muda, dia faham tahap pengetahuan rakyat Indonesia terhadap ekonomi sangat rendah, dia bagi. Tapi oleh kerana kita tak ada platform yang sedemikian, maka saya saja saudara pergi pada Raymond Chin. Ramai orang jumpa tak platform tu? Saya tak boleh jumpa YouTube Raymond Chin, RAYMONDCHIN. Seorang anak muda Tionghoa yang berbahasa Indonesia dengan fasih, dan saudara boleh pick up dengan mudah. Saya dah tonton lebih daripada 11 video dia, daripada 100 lebih rasanya video dia yang spesifik. Dan lately ni dia turunkan video dia seminggu 3, seminggu 4 bagi memandu rakyat Indonesia untuk bersedia menghadapi apa yang dia gambarkan sebagai detik yang paling sukar bagi generasinya. Kerana dia saya rasa early 30s tu. Okey. Habis panjang tu. Sejam lebih saya ucap. Terima kasih. Kita ada 800 orang lebih 900 lebih orang tunggu. Video ni saya tak akan buang. Saya bagi pada saudara kerana ramai yang bercuti jalan, saya tak akan buang video ni supaya
kawan-kawan yang tak dapat menyaksikan walaupun video ni saya satukan dengan video perniagaan. Terima kasih semua 900 orang yang bersama dengan saya petang ni. Saya ucapkan saya berbesar hati kerana satu, walaupun saya dah boleh rasa dah sikit-sikit tuan-tuan, saya tak boleh ingat lebih daripada 60 ataupun tak lebih daripada 40 data baru. Saya dah mula dapat rasa ketuaan saya sikit. Kalau dulu saya calculate tu kan, by finger kan, saudara tengok saya cakap-cakap ada saya sebut tangan ni, saya dah kira data saya. Tapi sekarang ni saya fikir kata 40 pun saya dah rasa agak sukar untuk mengingatinya dengan baik. Tapi jangan risau, yang mana saya bagi pada saudara boleh cross check, angkanya tak berubah. Sebab saya sangat bagus dari segi angka dan saya hanya mengalami masalah sedikit lupus dari segi nama, bandar, tempat dan orang. Terima kasih. Kita akan masuk pada segmen berniaga dan malam ni jangan lupa kita ada tamu untuk festival vintage Campbell. Jadi kita masuklah malam ni untuk layan kawan-kawan vintage, produk vintage yang datang untuk mempromosi acara mereka pada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, kita berniaga sekarang. Okey. Sekejap, saya ambil air sekejap. Ham ambil air sekejap. Saya minum air. Hari ni saya nak habiskan sikit sekejap. Ini baju ni tu hari sold out. Tapi ada 3 orang, dia tak jawab mesej. Jadi oleh kerana Ilham dah tunggu 3 hari. Ilham kata naikkan balik lah. Jadi bagi siapa yang nak baju yang saya kata begini tuan-tuan. Saya jumpa dengan Nasir Jani. Nasir ni dia Abang Nasir dia tak tengok stream saya. Dia kata, "Nal, apa yang kau buat dalam stream?" Saya kata, "Bang, macam biasalah bang, ada isu semasa." Dan satu benda saya bagi tahu kepada dia, "Bang, abang ingat tak bang? Dulu zaman kita membesar, saya kata bila berlaku perang, kita tak pernah memihak. Daripada zaman kita dulu pun abang, kita kata kita tetap menyokong prinsip peace, P-E-A-C-E itu peace. Walaupun kita tak faham sangat," dia kata. Saya kata kat abang, sekarang ni saya kata, saya terkejut bila saya stream, orang sedang memikirkan antara Rusia dengan Ukraine siapa yang betul. Tentang memihak. Jadi saya kata kat abang, saya sedang mengembalikan generasi kita punya zaman bang. Say no to war. Give peace a chance. Saya kata oleh kerana barulah saya sedar, dalam generasi anak muda hari ini, telah hilang telah hilang satu semangat. Di mana apabila kita melihat peperangan dan peperangan itu telah mencetuskan kezaliman, perkara pertama yang kita kena kekal adalah say no to war. Tapi hari ini tuan-tuan, saya kata dekat Abang Nasir Jani, semua orang pertama bercakap dah, pro Rusia kerana mereka inilah yang disebut sebagai kaum Roman daripada akhir zaman yang akan datang membantu Imam Mahdi. Datang satu pula dengan mengatakan sesungguhnya orang-orang Ukraine ini adalah daripada seperihan orang-orang Yahudi. Macam-macam saya kata teori yang telah mereka bawa. Jadi saya kata saya print baju ni bang untuk mengembalikan semangat zaman kita, The Angry Young Man ni ialah apabila setiap kali kita melihat perang, kita mengembali kepada semangat John Lennon, iaitu memakai baju tentera sebagai tanda kita menentang peperangan. Jadi saya kata saya print balik Give Peace a Chance dan saya print ZRA Stream Say No to War. Saya kata okey lah bang, saya print 50 lai, saya dapat jual tua 50 lai. Patutnya dah sold out. Saya print 52 lai, saya dapat jual 50 lai, tapi sebenarnya 3 lai ni kata Ilham hingga hari ni orang yang beli tu tak dapat kita temui, kita tak reply kita punya WhatsApp. So baki baju ni ada 3 lai lagi. Saya ada tahun yang 1983. Ini adalah 100% cotton, original milik tentera Romania. Yang hari ni tentera Amerika diterbangkan 4,700 orang, brigade kedua daripada Kentucky, yang dipindahkan daripada United States untuk berada di Romania. Romania pada zaman ini, mampuslah Romania jumpa baju ni dia bakar. Kerana pada zaman ini Romania masih lagi sebuah negara Eropah Timur yang pro kesatuan Soviet. Di dalam era Perang Dingin tahun 49 hingga 87, Romania adalah negara komunis. Baju ini dipakai oleh baju komunis Romania. Tapi dia tak ada logo komunis apa semua. Dia datang hijau kerana ini adalah dead stock. Berarti dia tak pernah dipakai pada era perangnya. Jadi baju ni dah capai usia dekat 40 tahun. Saya ambil dan saya jual dengan tambah cetakan Say No to War dan Give Peace a Chance, lirik daripada lagu Imagine, karya John Lennon yang menjadi semangat pada generasi saya tahun 80-an, di mana kami akan menjeritkan dengan mengatakan apa saja negara yang berperang, kita akan menyuruh pada keamanan. Kerana pada tahun itu merujuk kepada perang.
blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan juga Perancis serta United Kingdom dengan blok timur yang dipimpin oleh Rusia, China dan negara-negara sekutu di Republik Czech, Yugoslavia, termasuklah juga Romania ni. Kalau nak ada 3 lai. Siapa nak 100.5 baju ni ingatlah vintage 78 ke 83. Ikut nasib saudara dapat. Dan baju ni baru belum dipakai dan cetakan tambahan saya buat. Siapa nak saya ada 3 yang saiz 21-22, saiz 21 dan saiz 21. Berarti saya ada semua adalah 20, 21 dan 21-22. Kalau nak lot sekarang 3 lai je.